Assalamualaikum. Kadang-kadang korang ada kawan, korang ada kenalan ataupun terserempak jumpa ke dengan atheist, orang yang tak percaya kepada Tuhan. Jadi dia tak percaya kepada agama. Atheist ni pula dia memandang rendah kepada korang lah. Korang yang percaya kepada agama, percaya kepada Tuhan ni. Dia kata, apa percaya kepada agama, kepada Tuhan itu adalah kepercayaan lapuk, tak saintifik. Dan dia rasa pemikiran dia lagi maju sebab dia percaya kepada sains dan dia kata, hanya sains yang boleh menentukan kebenaran semua benda. Hanya sains yang boleh menentukan kebenaran semua benda. Jadi ayat ni, dia adalah ayat yang agak biasa kita jumpa terutama sekali bagi atheist ataupun generasi-generasi baru orang yang tak percaya kepada Tuhan ni. Kalau duk scroll media sosial tu memang kadang-kadang biasa nampak lah orang sebut ayat ni. Jadi macam mana kita nak jawab? Macam mana kita nak runtuhkan klaim dan kepercayaan dia? Dalam pengalaman saya ada banyaklah percubaan orang untuk jawab klaim-klaim atheist ni. Ada yang suruh baca Al-Quran sebab Al-Quran tu sendiri ada banyak sains, jadi dia membenarkan kepercayaan dia lah apa sebagainya. Tapi masalahnya dia sendiri tak percaya kepada Tuhan. Dia tak percaya bahawa Al-Quran tu sendiri datang daripada Tuhan. Dan kalau kita gunakan sains untuk tunjuk kepada dia bahawa sesuatu kitab tu betul, jadi betul lah kata dia bahawa hanya sains yang boleh menentukan kebenaran sesuatu. Ada yang suruh tengok sejarah keemasan Islam, tapi kita kena buka pula buku sejarah cerita satu-satu. Tapi sebenarnya ada satu ayat, ada satu respon balas yang korang sebut je benda ni, kalah terus klaim ni. Terjatuh dan terduduklah atheist ni. Taklah dramatik sangat, tapi betul lah tu. Satu ayat yang boleh meruntuhkan klaim yang anda tengok ni. Hanya sains yang boleh menentukan kebenaran semua benda. Jadi cuba korang fikirkan dulu jawapan dia 5 saat. Dah dapat jawapan dia. Satu ayat yang boleh meruntuhkan hujah atheist ni adalah dengan kita tanya balik, kalau betul sains menentukan kebenaran semua perkara, jadi aku nak kau tunjukkan kebenaran ayat ni dengan menggunakan sains. Mana aku tahu kau ukurlah ayat ni guna measuring cylinder, kau bakar guna penunu Bunsen ke? Tapi aku nak kau gunakan sains untuk benarkan kenyataan kau ni. Sebab kau yang kata bahawa sains itu dia hanyalah satu-satunya cara untuk menyatakan suatu perkara tu benar. Jadi memang tak boleh lah. Ada siapa-siapa yang rasa ada caranya, korang boleh tulis dekat bahagian komen. Tapi ini adalah dipanggil sebagai self-refuting statement ataupun kenyataan-kenyataan yang meruntuhkan dirinya sendiri, mengalahkan, menumpaskan yang nyailang, yang meruntuhkan dirinya sendirilah. Ada banyak lagi contoh kenyataan-kenyataan macam ni. Contoh saya kata, kau jangan percaya apa pun lelaki cakap. Lelaki ni semua menipu. Tapi saya sendiri adalah lelaki, jadi jangan percayalah apa yang saya cakap. Sebab apa yang saya cakap menipu. Jadi maksudnya tipulah yang saya cakap bahawa lelaki ni penipu. Maksudnya betul. Contoh lain, kalau korang cakap dekat orang, janganlah judge orang. Janganlah judge orang tu pun sebenarnya adalah satu judgement korang menghukum orang tu. Jadi kenyataan tu terpakai balik dekat korang. Ataupun korang cakap, janganlah fikir macam tu. Korang kenalah bertoleransi dengan pemikiran orang lain. Tapi kau sendiri tak bertoleransi dengan pemikiran dia. Jadi maksudnya sekali lagi ayat yang meruntuhkan, klaim yang meruntuhkan dirinya sendiri. Jadi cerita dia, pandangan yang mengatakan hanya sains yang boleh menentukan kebenaran semua benda, dia dipanggil sebagai scientism lah. Maksudnya boleh panggil agama penyembah sains. Dia lainnya dengan orang-orang yang cinta, yang sukakan sains macam sejarah zaman keemasan Islam dulu, sebab mereka gunakan sains untuk sampai kepada kebenaran mutlak, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi golongan yang menganut saintism ni, terutama sekali mereka yang dipanggil sebagai neo-atheist, atheist generasi baru, diorang anggap bahawa sains itulah kebenaran. Jadi korang akan nampak bahawa gerakan ni mereka menganggap bahawa sains ni dia tak lain dimiliki oleh atheist, sedangkan atheist ni dia baru muncul secara gerakan yang tersusun dalam 1000 tahun 1800 macam tu. Diorang hijack lah sejarah-sejarah orang-orang beragama yang banyak menggunakan sains. Diorang kata sains ni diorang yang punya. Tapi ada banyak masalah lah dengan orang-orang yang menganggap bahawa sains ni adalah penentu kebenaran. Antara lain, sains sendiri dia
kena berdiri pada benda-benda yang perlu dianggap sebagai benar sebelum sains tu boleh berdiri. Ini dipanggil sebagai axiom lah, antara axiom yang mesti kena ada sebelum orang boleh buat sains. Sains yang saya maksudkan sini adalah sains empirika. Sains yang korang kena observe, buat pemerhatian, yang korang kena buat teori, korang kena datangkan pengiraan. Itu adalah sains empirika, dan sains empirika ni korang pertama sekali korang kena percaya bahawa realiti ni wujud. Alam yang kita tengok dekat sekeliling kita ni, kita kena percaya dulu bahawa alam ni sememangnya wujud. Dia bukan simulasi, dia bukan ilusi ke apa ke. Dan saya memang pernah jumpa dengan orang yang tak percaya Tuhan, dan dia percaya bahawa alam yang dia tengah tengok sekarang ni mungkin boleh jadi tak wujud pun. Dia tak boleh nak buktikan bahawa dia tengah bercakap dengan seseorang. Dia tengah bercakap dengan saya lah waktu tu. Apa bukti saya? Kau boleh buktikan tak aku wujud? Dia kata, aku tak boleh nak buktikan kau wujud. Kalau macam tu, apa aku cakap dengan kau? Dan kelakonnya sekarang kita tengok banyak orang yang gunakan bahasa-bahasa pseudosains ni lah untuk cerita bahawa alam ni boleh jadi sebenarnya dia adalah ilusi. Kita kena brainwash dengan alien. Masalahnya cara diorang sampai kepada kesimpulan tu adalah melalui sains. Tapi kalau diorang fikir bahawa alam ni ilusi, alam ni bukan satu realiti, jadi semua sains yang diorang buat semua tak bermakna lah. Dan ada banyak lagi axiom yang terwujud sebelum boleh ada sains. Antara lain adalah sains ni dia kena bergantung kepada logik, dia kena bergantung kepada contohnya matematik. Jadi tak ada matematik, tak ada sains. Kau tak boleh gunakan sains untuk membuktikan matematik sebab sains tu sendiri dia bergantung kepada matematik. Kau kena percaya bahawa alam yang kita tengah duduk ni dia adalah uniform. Satu pemerhatian, satu teori ke, satu law yang kita jumpa, dia terpakai di semua tempat di seluruh alam pada bila-bila masa pun. Itu kita kena percayalah. Kita tak boleh buktikan dengan sains benda ni. Dan dah pasti yang paling penting sekali, sebelum korang boleh buat sains, korang kena percaya bahawa Tuhan tu wujud. Sebab kalau korang tak berpegang bahawa Tuhan tu wujud, semua benda yang korang buat ni semua tak masuk akal. Kewujudan realiti ni sendiri tak masuk akal. Laws, peraturan-peraturan dunia, peraturan-peraturan alam yang korang duk jumpa ni tak masuk akal. Siapa yang cipta laws ni? Laws dia terhasil daripada interaksi-interaksi partikel dalam alam. Tapi interaksi-interaksi partikel dalam alam ni dia berlaku sebab laws. Jadi siapa yang datang dulu? Tak ada cara lain, mesti kena percaya kepada Tuhan sebelum boleh ada sains. Jadi kita sebagai orang yang beriman tak boleh anti kepada sains. Sebab sains ni menurut Ibn Abi Al-Haytham, bapa fizik dan juga bapa optik, sains ni adalah satu alat untuk dia mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Ya, dari segi sejarahnya umat kita dah tercerai daripada tradisi-tradisi saintifik. Dia dah diambil orang lain. Kita asalnya merupakan cikgu sains kepada dunia, tiba-tiba menjadi anak murid. Tapi itu jangan buatkan kita menjadi anti kepada penemuan-penemuan saintifik yang terbaru. Apa yang kita kena buat sebaliknya adalah untuk kita kembalikan balik penguasaan disiplin ilmu saintifik tu kembali kepada kita. Bukan dengan kita boykot ilmu-ilmu yang ada yang boleh jadi ilmu-ilmu tu sebenarnya dikembangkan oleh kita pertama sekali sebelum diambil oleh orang lain. Jadi itulah dia kalau korang duk dengar ateis ke orang yang tak beragama duk sebut bahawa hanya sains yang menentukan kebenaran, korang dah tahu dah macam mana nak balas hanya dengan satu ayat saja. Lepas tu barulah kita mulakan sesi dakwah kita kepada mereka. Kita kata bahawa ya betul, sains tak membuktikan segala-galanya. Kau ngaku samalah, kau ngaku sama. Kemudian barulah kita masuk kepada aspek ketauhidan. Kenapa sebenarnya bahawa segala benda dalam dunia ni memerlukan kepada Tuhan. Tak masuk akal langsung kalau kau boleh buat sains tanpa Tuhan. Tapi dah pasti yang lebih penting adalah kita menunjukkan dakwah bilhal daripada dakwah intelektual, iaitu dakwah dengan teladan yang baik. Jadi semoga berjaya berdakwah pada bulan puasa ni. Assalamualaikum.